Tiga perkara ni anda boleh, lepas ni anda boleh bercakap, anda boleh pandai olah, bagi definasi dia. Selama ni you tak pandai, you tak tahu what is this. Lepas ni you will be know lah. And then definition of scalar and vector quantities. I know ramai yang dah ambil fizik, dia dah kenal tapi kadang-kadang dia tak ingat. Sekarang ni dah tak ingat lah tu. Okay, kita ingatkan balik ya. And then you will learn about metric unit and also solve problem of unit conversion. Kita akan belajar conversion unit, convert. So, kalau nak belajar convert unit memerlukan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik Casio. Semua orang ada kan? Pastikan ada. Kalau tak ada, pergi beli. Petang ni beli. Kalkulator. Kalkulator tu rasanya daripada form 1 you all ada dah kot. Saintifik Casio. Kemudian definition, what is defined of measurement and error measurement. Describe consistency, accuracy, sensitivity and ni pasal error lah. Okay, ni cerita je. Saya akan tunjuk apa itu error. Kemudian you will learn how to reading vernier caliper and micrometer screw gauge. Okay, dua-dua alat ni adalah untuk pengukuran panjang. Selain daripada ruler. Kan? Dua alat ni di mana banyak digunakan di bengkel. You all nanti akan masuk bengkel mechanical. Bila masuk bengkel mechanical, you akan pegang vernier caliper and micrometer. Jadi, kena perlu pandai baca. So, dalam chapter 1, you belajar cara baca alat ini. Dan alat ni bukan saja di bengkel. Kalau you pergi ke hardware, kedai hardware, kita nak order besi. Ni, apek kedai besi tu pun ada vernier caliper, ada micrometer. Dia kata nak berapa diameter. Dia ukur diameter setiap besi. You nak order yang mana? Dia lagi cekap guna vernier caliper daripada saya. Saya dah 13 tahun. Dia bayangkan baca laju. Orang adalah cina apek yang kat kedai hardware Kulim ni kan. Terror pakai vernier caliper. Jadi you all nak kerja nanti kena tahu baca. Okay, next. Alright, physical quantity ni. Ni serabut ni. Pening saya tengok lah. Alright, so let's start. What is a physical quantity and unit? Yes. Sebelum nak elaborate lagi, nak more belajar, learn about physics, you must know physical quantity dulu. Alright, physical quantity. Semalam saya dah terangkan. You nampak tak gambar timbang neraca ni? Sebelah ni jam, sebelah lagi ni pita ukur. Okay, saya nak tanya. Tanya siapa, nama pun tak ingat. Okay, jam untuk mengukur kuantiti apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Jam untuk ukur kuantiti apa? Kuantiti masa. Masa. Very good. Time, right? In English, time. Okay, bagaimana dengan pita ukur? Nak ukur kuantiti apa ni? Kuantiti apa? Jam. Pandai. So, jadi anda faham ya? Jam adalah alat. Pita ukur adalah alat. Alat ini digunakan untuk ukur kuantiti. Kuantiti yang digunakan untuk ukur jam ialah masa. Ini adalah pita ukur. Pita ukur adalah alat. Alat untuk mengukur kuantiti. Kuantiti yang dinamakan panjang. Anda kena faham apa itu kuantiti dan lupa alat. Okay, satu lagi anda kena faham apa itu unit. Okay. Unit macam ni ya. Kalau unit, sekarang ni pukul 10 minit kan. Okay, minit dan jam adalah unit. Hour and minute second adalah unit. Bagaimana dengan pita ukur? Pita ukur dalam ni ada inci, ada sentimeter, ada meter. Itu inci, sentimeter, meter adalah unit. Tu kena faham tu. Okay, jelas ya kelas? Ya. Jelas. Bagus, satu ilmu yang baru pagi ni. Okay. Baik, yang ni saya nak buka tapi tak dengar suara. Tak perlu, saya skip. Ini kat YouTube banyak. Dekat YouTube you banyak, you type je physical quantity. More, terlampau banyak. Semua video that we learn by yourself lah. Alright, physical quantity is what? Okay, ini dia masuk definition dia. Physical quantity is a quantity that can be measured. Quantity that can be measured. Quantity, saya dah jelas tadi. Contoh tadi, time, length. Can be measured. Time can be measured. Length can be measured. Iaitu kuantiti yang boleh diukur. Itu masuk bahasa Melayu dah. Okay, kuantiti yang salin lah. Salin lah. Yang ni kalau masuk periksa ni.
Memang masuk periksa. Okay, nah. Alright. Example. Okay, you must bagi tahu example. Okay, example-nya tadilah yang quantity tu. Length, time. Okay, ada tambahan lagi. Apa lagi quantity? Dia ada alat. Lepas tu dia boleh ukur. Iaitu temperature. Temperature guna thermometer. Kemudian speed of car. Speed of car kan guna meter dekat depan kereta tu kan. Dekat dashboard kereta tu ada kilometer per hour. Itu speed. Quantity dia speed. Okay, ni speed is quantity. Mass is also. Mass ni apa? Okay, mass ni kalau kita ada penimbang berat badan di rumah. Penimbang tu, kita letak kaki kita atas penimbang, kita tulis, oh berat aku 60 kilogram. Kilogram, 60 kilogram adalah mass. Not weight, bukan berat. Mass, jisim. Bahasa Melayu panggil jisim. Mass of body. Kita selalu salah anggap, oh berapa berat badan anda? Sepatutnya kita kena tanya dia, berapa jisim badan anda? Itu ada betul. What is your mass body? Itu adalah betul ya. Tapi kita istilah dah terbiasa berapa berat kan. Alright, and the temperature of the object. Yang ni setiap hari kita pergi mana-mana kita akan scan suhu, temperature. Okay, faham ya? Tolong listkan 5. Okay, dah salin ni listkan 5. Jom kita listkan 5. Pertama, seorang sebut. Example of physical quantity. Pertama, what is quantity yang dalam list kan? Kita nak type ni. Iaitu pertama, speed. Selamat sejahtera Puan. Selamat sejahtera. Saya tengah mengajar ni. Saya lagi kan nak hello-hello. Okey. Pertama, speed. Yang kedua, mass. Ketiga, temperature. Keempat, length. Kelima, time. Ambil 5 contoh cukup. Salin. 5 contoh cukup. Tetapi sebenarnya dia ada 29 quantity. Tapi you hafal 5 cukup. Kan? Untuk you catat dalam buku. Dapat dah? Kalau saya laju beritahu dah. Okay, next. Alright. Dalam physical quantity has magnitude and also have unit. You kena tahu tu. Okay, magnitude adalah dipanggil macam ni. 14. Okay, tengok pen ni. Pen ni panjang dia ukur dengan ruler. So the length is 14 cm. So 14 cm is a magnitude. 14 cm is magnitude. 14 cm ni adalah magnitude. Kalau nanti sepanjang fizik ni saya asyik cakap magnitude. You kena dalam otak you kena fikir nilai kuantiti tu, iaitu contohnya 14 cm, 14 km, 20 km, 100 meter, 100 kilogram, 5 kilogram. Itu adalah magnitude. And apakah unit? Unit yang duduk di tepi value. Okay, value. Manakala perkataan length, time itu adalah physical quantity. Kena faham tu maksud istilah di dalam fizik. Okay, next. Okay, ni kerja sekolah sikit lah. Okay, sebelum nak buat kerja sekolah. Abaikan yang bawah ni ya. Saya tak padam pula a little bit ni. Padam saya. Okay. Baik, unit. Okay, mari kita kenal unit. Sebelah yang tulisan besar ni adalah physical quantity. Antara lah daripada 29 physical quantity saya listkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, mari kita tengok 1. Yang paling famous is a length. Unit apa yang digunakan dalam length? Cuba baca ni. Kilometer, meter, sentimeter, millimeter, inches and foot. Itu antara unit-unit dia. Time pula year, week, day, hour, minute and second. Area ni adalah mengira keluasan ruang, keluasan objek. Iaitu contohnya kalau segi 4 panjang darab lebar kan. 2 kali length didarab. Jadi dia akan unitnya adalah square meter, square centimeter and square foot. Meanwhile, the volume is means that 3 kali pendarapan dimensi. 3D tu kan. Panjang darab lebar darab tinggi. Itu kalau segi 4 lah. Itu nak kira isi padu.
So dia punya unit is cubic meter, cubic centimeter and cubic foot. Meanwhile mass, we are using a weight scale ya, iaitu penimbang berat. Kita akan guna penimbang berat dan bacaannya in kilogram and gram. Ada juga kalau dia timbang kati kan. Kati tan, ada juga okey tambahan ni kati tan, tu tak apalah, itu kadang you all terlibat dalam construction guna tan kan. Kan. Alright, kemudian force. Force pula Newton and kilonewton. Force ni yang mana contohnya kan kalau anda pergi ke Maybank atau Petronas, ada nampak tak perkataan dekat pintu tu, iaitu push and pull. Perasan tak? Push and pull tu ya, yang itulah force. Mana tangan kita tolak pintu, di situ berlakunya force. Bagaimana nak kira force? Dia ada pengiraannya guna formula dan unit dia setelah kita kira, dia akan menggunakan unit Newton ataupun kilonewton. Kan? Alright, kemudian density. Density iaitu kilogram per cubic meter. Mungkin nama tak tahu density. Density ni saya bagi contoh yang mudah saja. Kalau you all belajar kat SPM tak faham-faham, saya bagi contoh yang mudah je. Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa tak faham density ni? Sampai sudah dia tak faham? Tolong bagi tahu. Ada tak? Melayu dia apa Wan? Saya Puan. Ketumpatan. Kita tahu. Faham? Ketumpatan tahu? Faham. Macam ceritakan. Tahu. Cerita kat saya. So, ketempatan air lagi berkat pada ketempatan udara. Ketempatan air lagi berat daripada dengan ketempatan udara. Oh, Lagi okey. tumpat. Lagi tumpat. Air lagi tumpat daripada udara. Kan? Tak ingat lah. Oh, tak ingat. Oh, okey. Bagus. Okey, lagi ada tak? Ada lagi tak? Nak cuba explain contoh. Okey, bagus. Contoh dia tadi bagus. Tapi kalau contoh dia bagi tadi, ada yang tak faham tak? Saya nak tanya, ada yang tak faham? Takutlah dia tak faham. Okey, density ni sangat betul. Dia bagi contoh sangat bagus. Saya tak payah bagi contoh lah. Contoh dia tu betul. Dan contoh yang lain, saya cuba cakap. Contoh lain, okey, contoh. Minyak dengan air. Korang campurlah minyak tu dalam air. Apa akan jadi pada minyak? Tell me. Minyak kat akan atas, terapung. air kat bawah. Minyak akan terapung. Very good. Minyak akan terapung. Air memang duduk kat bawah lah kan. So jadi who is more density? Air, ketempatan Air. air lebih ketempatan Yes. minyak. Air is more dense than oil. Nampak? Siapa yang duduk bawah tu dia more density than oil. Okay, so jadi bagaimana nak kira density ni? Okay, dia itu kilogram per cubic meter atau gram per cubic meter. Ada dua unit. Baik, assessment iaitu kerja sekolah hari ni. You ambil snap gambar ni guna phone. Tak kisahlah. Buatlah balik ni, you tulis dengan tangan. Siapa nak type, siapa nak tulis tangan, tulislah. Saya tak kisah. You kena tulis symbol of unit. Okay. Perkataan simbol pun salah ni bahasa Melayu. Kadang duk kalut-kalut. Okay, symbol. Symbol of unit. Baik, tak kisah apa cara sekalipun, saya tak ada format. You buat sendiri format you tapi tak mau tiru setiap orang. Saya tengok katalah si Adam sama dengan si Sangka. Si Sangka sama dengan si Ashwarya. Sebiji, saya tak mau. Buat sendiri originality. Buat simple je, satu page muka surat je, satu kertas A4 saja. Okay, iaitu mesti tulis length. Length tu ni contohnya kilometer. Apakah simbol pendek bagi kilometer? Simbol ni benda yang pendek kan. Iaitu contohnya kilometer, simbol dia adalah km. You tulis kat bawah dia km contoh. You tulis kat sebelah ke. Meter pula m. Sentimeter dah ada dah, milimeter dah ada dah. Yang lain tu, yang lain ni you all tulis simbol dia. Boleh tak? Saya bagi masa 2 hari you kena siapkan. Boleh. Okay, dah snap dah. Oh, yang ni saja. Ya, yang ni Dah. saja. Yang ni saja. Tak ada lain. Okay, lepas tu submit dalam link yang saya akan bagi petang ni. Petang ni boleh saya bagi link tapi bukan nak hantar petang ni. Saya bagi masa 2 hari. You nak makan popcorn dulu pun boleh. Macam tu tentu kan. Kita tak ni kan.
Ni kalau saya hantar dekat WhatsApp, ada satu kelas tu saya hantar kat WhatsApp. Puan, kejap puan, saya ada hal ni, saya tak boleh hantar sekarang. Saya hantar link, bukan suruh hantar sekarang. Saya hantar link untuk kamu hantar bila-bila dalam tempoh 2 hari. Faham tak? You kena faham tu. Bukan nak saya hantar link petang ni, petang-petang ni kena masukkan. Tak. Saya bagi ada due date, nanti saya bagi due date dia. Okey, itu je. Faham maksud saya? You dah belajar, dah besar ni, mesti dah faham. Okay, next. Mari kita masuk dunia measurement. Length, time and mass. So far okey tak kelas ni? So ada yang ngantuk ke? Dah okey sangat. Tak puan. Okey, bagus. Sat. Pukul 8.30. Okay. Lapar ni tau. Kena makan tau. Okey, yang ni maaflah saya tak boleh buka YouTube. Bukan apa, YouTube ni jalan. Cuma dia punya suara tak jalan. Okay, what is the distance of the earth to the moon? Oh, bukan to the moon, to the sun kot. Tak pastilah kenapa to the moon lah. Okay, to the sun kot. Moon tak dekat sini lah. Ke to the sun lah. To the sun kot. Tak logik to the sun. To the moon, betul lah to the moon. Moon tak tunjuk. Okay. Alright. Ni adalah jarak yang saya ambil dalam gambar dalam Google kan. Saya nampak dia pada nilai. Nampak ni? Mungkin to the moon. Okay, sun ni. Sun to the moon. 1 juta kilometer. Nampak? Semua ni to the... Maksudnya ni adalah nilai jarak. Antara jarak distance kan. Distance. So jadi kilometer. Diorang guna kilometer tau. Kalau kita pergi daripada Perlis ke Johor dalam 600 km kot mungkin. So jadi ni diorang lagi lah ratusan ribu kilometer. Bagaimana Tuhan menjadikan planet ini. Satu jarak yang jauh tapi kita boleh tengok dalam teleskop. Macam tu kan. Okay, tak apalah, ini you belajar sendirilah dalam ensiklopedia. Okay, mari kita tengok di dunia ini sahaja. Di alam semesta tu hanya Tuhan yang tahu. Di dunia ini kita ada ruler. Kita ada ruler budak sekolah. Okay, your school ruler dan pen dia punya nilai paling maksimum adalah 15 cm. Ada yang 15, ada yang 30. Okay. Yang ni digunakan kalau sekolah-sekolah pakai sentimeter je. Kan, sentimeter. Buat budak sekolah tak belajar lagi yang inci-inci foot kan. Okay, so ini adalah ruler yang biasa orang pakai. And sebelahnya ada stainless steel ruler. Stainless steel ruler ni dia upgrade sikit. Macam tu lah. Dia ada inci. Bacaan inci tambahan. Selain daripada sentimeter dengan meter, milimeter, dia ada inci. Okay, saya lupa nak beritahu. Dalam 15 sentimeter duk sebelah ni. Kan? Nampak tak ada satu garisan kecil-kecil ni? Banyak ni. Siapa tahu berapa nampak kan? Siapa tahu berapa bilangan garisan kecil-kecil? Total semua. Total semua. Garisan kecil-kecil. 150. 150. 140. 150. 150. Yang tu lah. Ya. 150. Pandai. 150 yang garisan halus tu. Ataupun dipanggil 150 milimeter. Kan? Sebab 1 sentimeter bersamaan besar besar jari kita. So kalau kita letak jari kita kan, ni 1 sentimeter. Dalam 1 sentimeter ada 10 milimeter. Kalau 15 darab 10, 150. Siapa sangka? Kita nampak macam sikit. Rupanya ada 100 lebih. 150. Faham ya? Okay, tengok inci. Inci pula dia tak sama dengan sentimeter. Tapi anda boleh tahu 1 inci berapa sentimeter. You tengok sendiri berapa kan. Dia tak tepat 2 cm ke. Dia 2.6 ke apa. 2.54. Nampak ada point-point kan. Itulah inci. Okay, mari kita tengok yang ni. Ya, yang ni Peter tape. Peter tape ni dia tambah lagi unit yang baru. Iaitu F. Siapa tahu F ni untuk apa? Feet. Feet ke foot ke kan? Ikutlah. Feet ke foot? Foot. Okay, 1 kaki. 1 kaki berapa inci? Siapa boleh jawab? 12. Cantik kan? Ni 11. Sana 13. Tengah-tengah 12. Very good.
Okey, 12. Tetapi kalau tengok yang 30 ni adalah sentimeter. Tapi satu kaki bersamaan dengan 30 point, nak kata 5 dia tak tepat 5. Adalah 30 sentimeter. Okey, nampak tu ya. Okey, itu adalah pita ukur. Okey, dia ada banyak jenis pita ukur di pasaran. Jangan salah beli tau. Ramai saya tengok orang salah beli pita ukur. Beli pita ukur yang ada kaki, ada inci, ada sentimeter dan milimeter. Yang ni dia terbeli ada inci sahaja, kaki tak ada. Kena faham ya, tengok Jangan beli yang jenis macam bawah ni, yang ruler ni ada inci dengan sentimeter. Beli yang ada kaki. You nak pakai dekat mana-mana site kan. So dah kerja, tahulah. Okey, tengok pelan rumah ni. Siapa punya rumah macam ni? Ada tak? Ni comel je rumah ni. Okay, rumah ni dia ada, kalau you nak beli rumah nanti, you pelan nak beli rumah, you kena pandai baca tau. Okay, dia ada length, panjang, darat, lebar. Length, darat, length. Nampak? Length ni adalah base physical quantity. See tak kalau 13 kali 12, siapa tahu ini bacaan apa ni 13 kali 12? Dia ada, adakah meter, sentimeter, milimeter, foot atau inci? Siapa tahu 13 dengan 12? Foot. Meter. Foot. Okey, jawapannya adalah foot. Kaki. 13 kaki tau. Kalau 13 meter, besar macam dewan. Dewan takkan bilik hampa besar dewan. 13 meter tu ambil pembaris 1 meter, hampakan 13 pembaris. Besar tau. Okey, yang ni kaki. Kaki ni anda tengok kat jubin. Satu jubin rumah anda tu mungkin satu kaki. Kalau ada 13 jubin, 13 kaki. Macam tu kan. Okey, ni adalah kaki. Okey, cuba tengok yang bawah ni. Kau nampak cursor saya ni. Size area 600 square feet. Ingat dipanggil square feet. Square tu SQ dot feet. Maksudnya di darat. Panjang, darat, lebar dari 600. Rumah ni kecil je macam rumah studio kan. Okey, kemudian size 30, ada tanda macam koma kat atas tu. Tanda astrofi atas. Tanda astrofi atas ni mewakili apa? Inci ke foot? Inci. Dia ada satu je tanda astrofi ni. 30 astrofi ni. Inci ke foot? Jawapannya adalah foot. Okay. Cuba tengok. Kali dengan 26. 1 astrofi. 26 foot. Kemudian 10 ni ada 2 koma. 2 koma ni apa? 2 koma barulah inci. Nampak tak? You kena tera baca. 26 kaki 10 inci. Itu cara bacaan dia. 30 kaki kali 26 kaki 10 inci. Okey, kalau bahasa Inggeris kita nak kira 600 square feet. Okey, ada pertanyaan? Kalau tak ada, very good, we go here. Baik, ambil satu bacaan ini di mana nombor 3 yang di atas, yang saya bulat di atas ni. Soalan salin, dia panggil metric conversion. Ini 1 cm, salin 1 cm equal 10 mm. 1 cm equal 10 mm. And number 2, 1 meter equal 100 centimeter. 1 meter equal 100 centimeter. Number 3, 1 kilometer equal 1000 meter. Dah salin? Okay, good. Satu kaki 12 inci tambahan. Satu kaki 12 inci. Buat tambahan satu lagi. Baik. Saya nak bagi tahu anda. 1 sentimeter. Jangan, saya dah 13 tahun saya kenal pelajar saya. Tak kenal pembaris. Ada. Dia tak kenal pembaris. Tapi kali ni saya terus terang saya ajar kamu terus. 1 sentimeter ni bersama satu jari kita ni. Jatuh jari tempat lebar jari kita ni. Dalam ni ada 10 sengatan milimeter. 10 milimeter. Okay, 1 meter. 1 meter pula bersama satu depa. Satu depa yang tak buka luas lah. Depa
depa macam depa biasa-biasa kita ni. Kalau anda nampak saya buka depaan saya ni, lebih kurang satu depa ni, dia tak buka sedepa yang tangan kita kembang ke depan, kembang straight kan. Dia bengkokkan tangan kita. You bengkok tangan you, itu adalah 1 meter. 1 meter ni bersamaan dalamnya ada 100 cm. 100 cm. 100 cm ada 1000 milimeter. Nampak? Dalam 100 cm ada 1000 milimeter. Macam itulah anda kena faham dalam pembaris 1 meter. Okey. Kemudian 1 kilometer ni panjang mana? Okey, macam contoh dari rumah anda nak pergi kedai kat taman sebelah. Contoh tak boleh, taman sebelah tak boleh. Jauh sikit lah kan. Okey, 1 kilometer ni jauh sikit. Kita bawa motor sampai, kalau jalan kaki memang jauh. Kalau anda bentangkan 1000 patang pembaris 1 meter, itulah dia 1 kilometer. Siapa sangka kan? 1 meter ni bersamaan 1 kilo ni bersamaan 1000 meter. 1000 batang pembaris 1 meter ni kalau anda susun. Macam itulah punya panjangnya. Jangan confuse yang meter dengan kilometer. Okey, saya harap anda cerdik, anda tahu bab-bab ni lah. Okay. So next. Ya, awek siapa ni pagi-pagi dah senyum kat anda kan? Okey, dia kata pagi ni minum apa? Pagi ni kawan-kawan minum apa? Dia kata think before you drink. Okay, pagi-pagi minum air apa? Siapa dah minum? Tolong cerita kat saya siapa dia minum air apa pagi ni? Ya, mineral. Yang sejuk. Air kosong. Air kosong. Air kosong. Sejuk. Kosong. Yes, saya minum teh tarik. Dah. Suami saya buat. Okey. Air kosong. 1 gram. Apa tahu tak 0 gram tu kosong apa? Sugar. Yes. And then you look at the Coca-Cola. Maybe you like Coca-Cola more. 35 gram. Banyak tu dalam kambing ni. And then fridge. Botol air apa fridge ni? 46 lagi lah banyak. Dia agak-agaknya semua tu gula dalam tu. Okay, so jadi nak minum boleh tapi sekali-sekala. Coca-Cola ni setahun sekali lah minum. Merasa je. Jangan minum setiap minggu, setiap hari. Tak elok. Setahun sekali nanti rosak hampa punya badan. Okay, gram. Apa tadi cerita ni? Okay, this is gram. Gram is a quantity of mass. Quantity of mass. Jadi gula ni dia ukur dalam gram lah. Nampak ni. Okay, so next. Oh, time. Okay, time. Okay, you must know what is the time measurement. Oh, 1 year, 365 days. And 1 year also 12 months. And 1 year also 52 weeks. And how about week? 1 week equals 7 days. How about days? 1 day equals 24 hours. And how about hour? 1 hour equals 60 minutes. And 1 minute equals 60 seconds. Satu pertanyaan saya nak tanya. 1 hour. 1 hour berapa second? Siapa boleh jawab? 1 hour berapa second? 300. 300, 3,600. Mana satu ni? Ada 300, 3,600. 3,600. 3,600 saat 1 jam. Catat situ. Tambahan bawah tu kan. Kalau you nak catat. Nanti kita akan guna sepanjang pengiraan conversion unit. 1 jam bersamaan 3,600 saat. Iaitu 60 minit kali 60 saat. 3,600. Tak percaya tekan kalkulator. Okay ha. Wow, kita dah sampai sini. Anda nak rehat ke apa? Penat ya? Awak penat tak? Are you need a break? No, yes. No. Tak tahu. Yes or no? No. Yes or no? Yes or no? You need a break? No. Yes. Okay. Kalau no, tolong seorang baca sebab saya penat bercakap. Okay, saya bagi nama. Attendant dah. Okay. Siapa yang? Muhammad Azman Madun. Muhammad Azman. Ya saya.
Ya, Azman, tolong bacakan definition physical quantity, base and derive. Silakan. Base quantities is a quantity that cannot be defined in terms of other quantities. Derived quantities is a combination of base quantities by multiplication or division or both. Alright, good. Thank you. You're good. English, very good. Baik, what is this? Okay, this is tell you about physical quantity can divide into two category. They are base quantity and derived quantity. Physical quantity ni, if you see that, it's a quantity that can be measured. Ada 29 quantity that can be measured tau. Daripada 29 tu, dia pecah kepada dua. They are base quantities and derived quantities. What is base? Base is a quantity that cannot be defined in terms of other quantity. Apa tu puan? Tak faham? Okey, sini. Dia quantity yang base ni adalah quantity asas. Itu simple je. Asas ni bermaksud dia ukur, dia tak memerlukan kuantiti lain untuk ukur dia. Contohnya panjang, length. Length perlu tak masa untuk ukur length? Perlu tak masa terlibat dalam ukur length? Tak perlu kan? And then temperature. Perlu tak temperature terlibat dalam ukur length? Perlu. Jadi dia ada stand alone dia. Dia ada tersendiri dia. Dan dia menggunakan alat untuk pengukuran. Itu base. Manakala derive macam ni. Derive ni kalau korang nampak kat meter kereta ni, mesti ada yang bawa kereta. Ada yang tengah pergi buat ujian JPJ hari ni. Nampak dah kilometer per hour dekat dashboard anda ni. Kilometer ni adalah base quantity iaitu length. Hour pula adalah time. Kilometer bahagi time. Jadi length bahagi dengan masa. Bila length bahagi dengan masa, ada dua quantity combine dalam bentuk formula. Jadi itu dipanggil derive. Maka wujudlah speed. Yang ni speed. Kan? Okay, mari kita tengok. Bila ada formula, dia akan pecah jadi derive. Jadi dalam physical quantity ni 29 quantity, 7 pecah ke base, 22 pecah ke derive. Kena faham tu? Okay, apa tu puan? Okay, mari kita tengok ya. Ini dia base. Look at this base. Okay, cuba anda kira how many base quantity. Syed ada tak? Syed tolong baca. 7 base quantity. Ya, puan. Tolong baca. Length, mass, time, electric current, temperature, Yes. amount of substance, Good. luminous intensity. Very good. Okay. Yang anda ni tengok ni adalah asas. Mereka ni semua ada alat. Diorang tak perlu memerlukan unit lain, kuantiti lain untuk jadikan kuantiti mereka. Tak perlu. Diorang tersendiri. Length menggunakan pita ukur. Mass menggunakan tim penimbang. Time menggunakan jam. Electric current menggunakan, siapa tahu electric current menggunakan alat dipanggil ammeter. Temperature iaitu termometer. Okay. Baik, SI unit. Length ni kalau anda kena catat ni, kena buat ni petak 4 ni. Length, SI unit bagi length. Nanti saya akan cerita apa itu SI. SI itu Standard International. Sekejap saya cerita. Mereka memilih meter. M-E-T-E-R. Ini TRE ni bahasa British. Kalau kita guna US lah. T-E-R ya. Simbol untuk meter adalah M. Manakala mass in kilogram, dia orang ni memilih kilogram dalam SI unit. kg. Time pula memilih second. S. Electric current, ampere. A besar. Temperature memilih Kelvin. K. Temperature ni kalau kita selalu guna Celsius kan. Tetapi dalam Standard International mereka memilih Kelvin. K. Amount of substance, mole. MOL. Luminous intensity, candela CD. Intensity tu iaitu pengukuran cahaya. Alright. Ini hafal 5 pun cukup. 5 ya. Length, mass, time, electric
temperature. LMTET. LMTET. Ataupun LMTCT. Boleh hafal. So far ada pertanyaan. Yang ni tolong hafal ya sebab selalu masuk periksa. Madam, yang madam cakap tadi yang suruh hafal tu maksudnya yang akan masuk dalam exam lah kiranya? Ke semua sekali? Semua. Okey. Tak apalah, hafal je untuk belajar, bukan untuk exam je kan. Sebab saya terpaksa cakap exam sebab ada pelajar dia tak nak menulis. Dia tengok je macam tengok TV kan. Dia tengok je. Jadi banyakkan menulis. Bila kita menulis, masuk dalam otak 40%. Dengar 20%. Tulis 40%. Study 60%. Macam tu. Okay ya. Alright. Base quantity. Quantity that cannot be defined in terms of other quantity. Ni pun hafal. Quantity that cannot be defined in terms of other quantity. Maksudnya tak boleh didefinekan. Tak boleh diistilahkan dengan quantity yang lain. Itu maksudnya kuantiti tersebut. 355 ni. Kena 6 ni. Okay ya. Tak boleh diistilahkan dengan kuantiti yang lain. Okay, I hope you understand. If you don't understand, you look here. Derived quantity. What is derived quantity? Derived quantity is a combination of base quantity. Dia combine tau. Base quantity tadi yang ada 7 dan 5 tadi tu, combinekan together by multiplication, division or above. Secara pendarapan, pembahagian atau kedua-duanya. Maka dia akan terwujudlah formula seperti dalam ni. Nampak ni? Okey, bila wujud yang formula, maka tercetuslah kuantiti. Contohnya, length darab length dapat area. Length darab length. 3 kali length dapat volume. Density pula, mass bahagi dengan volume dapat density. Tu distance bagi time dapat velocity. Dia secara multiplication, division. So understand that? So dia ada dalam 22 unit quantity. Tetapi kat sini, you catat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Saya bagi masa kamu nak menulis. Dan untuk area, unit dia adalah meter square meter. Untuk volume, cubic meter, M kuasa 3. Manakala density is kilogram per cubic meter. Velocity is meter per second. Acceleration is meter per second square atau meter per square second. Work is joule. Joule. Kalau anda perhatikan length ni istilah dia saya letak kat tepi ni. Length ni ada banyak nama. Ada width, ada height, distance and displacement. Width, height, distance, displacement ni tergolong dalam length. Sebab unit mereka semua meter. Okay? Dia ni, length ni ada banyak nama. Okay, dia ikut situasi lah. Right, ada soalan nak tanya? Senang kan nak hafal ni? Okay, jom kita tengok yang lain. Kalau dah tulis 6, saya akan pindah ke tempat lain. Kalau rasa tak ready, bagi tahu saya. Belum lagi. Okay. 10 minit. Dah? Hari ni mak masak apa kat rumah?
Siapa nak cerita mak masak apa? Mak saya tak sempat lagi beli lauk. Madam? You tak makan lagi lah. Tak. Ni nama siapa ni? Nama siapa? Nur Alia? Alia. Betul? Kamu minum air? Lagi pun sebab dia lately dia kalut, so dia tak sempat nak beli. Itu baru dia nak keluar beli. Kamu ikut dia? Dia beli? Dia tak, dia duduk rumah lah. Oh, Alia duduk KTC? Saya dekat KTC 3. KTC 3. Terus, dah ya. Okey, tengok ni. Okey, Kak Alia dah salin lah. Okey, semua orang dah salin. Okey, tengok ni. Next. What is International System of Unit? Okey, tadi yang kamu salin unit tu adalah unit untuk international. So, apa dia kan? So, SI unit or we call International System Unit is commonly known as the metric unit. Metric unit is the international standard for measurement. Dah pada satu conference pada tahun 1960, mereka kumpulkan dalam 7 negara, 7 ke 6 negara untuk menandatangani persetujuan penggunaan unit di dunia ini ya. Dia nak standardize. So jadi akhirnya mereka dah termaktublah standardize bagi 7 untuk base unit and 22 untuk derived unit. So jadi anda boleh lihat ya, kalau untuk bila dah standardize length ni ada banyak unit. So jadi mereka memilih meter. Mereka tak pilih kilometer, mereka tak pilih sentimeter, dan mereka pilih meter. Manakala mass, dia tak pilih gram, dia pilih kilogram. Time pula ada banyak kan, week, hour, time, minute. So mereka hanya memilih second. Okey, kemudian temperature pula ada 3. Fahrenheit, Celsius and Kelvin. Dan tetapi mereka memilih Kelvin untuk standard measurement international lah. Anda faham ya? Bukan suka-suka kita letak ni. Dia orang dah setuju tanda tangan ni. Lama dah tu tahun 1960. Okay, next. This girl. Look at this girl. Kalau kita tengok ketinggian this girl, 162 cm ini adalah magnitude. Magnitude ketinggian bagi length dia. And then you kena tahu ya, yang mana satu SI unit. Okay, mari kita cerita macam ni. 162 centimeters. Centimeters is different. It's different. Centi is we call prefix. Meanwhile meter is we call SI unit. Standard International Unit, meter. That's why berlaku begitulah. Kita akan belajar prefix nanti. Apa dia prefix kan? Tu kena pecahan dia. Okay, next. Alright, do you like memanah? Okay. Panggil, yang ni memanah, siapa masuk koko memanah? Ada sini tak koko memanah? Tak sempat pilih memanah, habis dah. Yo ke? Seronok ni ke politeknik punya koko memanah ni. Okay. Ni bukan poli lah, ini saya ambil daripada gambar. Nampak seronok ni, angkat alat ni. Okay. Tapi alat kita taklah secanggih dia ni. Dia ni peringkat international. Right, next. Baik. Next. Dia ada kata lagi Muhammad baju hijau ni. Dia kata, you know that physical quantity also divide into 2 quantity. Yang 29 quantity dalam fizikal ni juga pecah kepada 2. Okay, iaitu skala and vektor. Apa dia skala, apa dia vektor? Hampa tengok gambar pun dah tahu dah. Ini hari-hari you di atas jalan raya. Atas jalan raya ni kadang-kadang kita dah boring-boring, kita pergi melilau lah. Bawa kereta nak pergi mana, pergi kedai, pergi mana, rumah nenek, pergi rumah kawan-kawan. Jadi dia tak ada arah. You tak ada arah tujuan. Contohnya. Okay, dia hanya jalan raya ni kan, dia macam hanya kita lalu dia lah. Kalau dia nak corner, dia corner. Kalau dia nak ke kanan dia ada. Okay, so jadi it's a quantity that has magnitude only. Maksudnya kalau kita pergi dari rumah ke kedai 20 meter. So 20 meter adalah magnitude sahaja tanpa nak tahu arah. Sebab kita tahu kedai tu kat ujung sana. Ke ujung rumah sana, ujung taman. Tetapi
kita terpaksa guna jalan raya yang berbengkok-bengkok. Ke kanan, ke kiri, simpang banyak siul. Jadi dia tak ada arah untuk nak ke situ. Okay, jadi dia ada magnitude saja 20 meter contohnya. Anda kena faham tu masuk skala kuantiti. Mana kalau vektor ni special sikit. Vektor ni, okay, nampak kapal terbang tu. Kapal terbang ni contohnya daripada airport Penang nak pergi ke KLIA. Adakah dia akan lalu highway? Lalu Kuala Kangsar, ikut highway. Dia lalu macam tu lah. Ipoh. Mana lagi? Sekinchan pula. Apa lagi kat mana? Beherang. Dia lalu lah situ ikut highway. Kapal terbang ni. Dot kan? Dia macam mana? Daripada Penang ke KLIA contoh. Dia akan ikut kompas. Betul tak? Dia akan ikut direction. Direction. Bila ikut direction, dia straight to the point je. Dia tak perlu nak ikut pergi gunung Banjaran Titi Wangsa apa semua, tak perlu. Dia macam ni, straight je, jadi jarak jadi pendek. Betul tak? Jarak jadi pendek. Kalau kita ke KL dalam 300 km, maka kalau naik kapal terbang confirm 100.5 km. Sebab dia suruh dia direct terus ke menggunakan direction. Jadi di situ 150 km to the south contohnya kan. Jadi ada 150 to the south, ada dua, magnitude dan direction. Iaitu dimasukkan dalam vektor kuantiti. Okay. Vektor kuantiti. Okay. Baik, tengok ni Ni dia skala and vector. Skala quantity is quantity that has only magnitude. Magnitude tu contoh selain daripada 60 meter. 60 meter jarak dari A ke B tanpa arah masuk ikut jalan raya. Itu magnitude. Ataupun you timbang berat badan kamu dalam 50 kg. Itu magnitude. Okay, manakala vektor pula ada direction, magnitude and direction. Di mana kita pergi satu tempat arah menggunakan kompas direct. Kalau dia tak ada halangan, tak ada tanpa halangan. You go to the one point tanpa halangan, itu adalah direction. Okay, mari kita tengok contoh-contoh skala kuantiti. Length, area, volume. Yang tak ada direction, yang tak ada guna kompas. Speed, mass, density, temperature. Yes, speed tak guna kompas. Untuk penguatan anda, speed tak guna kompas. Pressure, work, power. Salin ni. Salin 3 pun cukup. Manakala vektor yang menggunakan arah adalah displacement. Kapal terbang tu guna displacement lah. Menggantikan length. Ya? Displacement yang menggunakan other direction. Kemudian velocity, acceleration, force. Yang ni direction ni salah Jangan sebut. Okay. Displacement, velocity, acceleration. 3 pun cukup. Force. Force ni dia ada direction. Kalau you tolak pintu bebeng tu, pintu push tu, dia tolak, dia straight je. Dia tolak macam cintu, satu arah. Itu direction lah. Okay. Siapa tak faham? Siapa faham? Bagus. Siapa tak faham? Tanya. Saya terang ikut macam simple je. Kalau tak faham saya terang beritahu ni. Hello? Ya. Faham. Okay, good. Faham. Dah salin? Perlu saya pergi move? Okay, lupa pula satu lagi benda. Okay, tengok campus pula. Kompas ni. Campus polis. Okay, kompas ni. Catik sikit dalam kertas boleh tak pasal kompas? Okay, ramai pelajar dia tak mengenali kompas. Walaupun I tahu tengok main game. Main game cuba jawab gagap. Okay. Knots. Kita buat macam kita di Semenanjung Malaysia lah, boleh tak? Okay. Knot ni macam di negeri mana? Duduk di negeri mana? Knot. Perlis. Penang. Kedah dok lagi. Perlis lah. Okay, Perlis lah. Perlis. Paling ujung. Okay, Perlis. South. Sarawak. Sabah. Johor.
Banyaklah kau Sarawak, Johor. Okay. East. Selatan. Sarawak, Sabah. East dekat Terengganu. Contohnya kan. Okay. East Terengganu. West. Sarawak. Sarawak lagi. Ni Sarawak Sabah. Sarawak Sabah. Kita keluarkan Sabah Sarawak dulu. Sebab kita Perak lah kan. Perak. Perak. Okay, macam tu. Okay, nampak baik faham ya? North, east, south, west. Okay, saya nak tanya. Antara north dengan east ada dipanggil north east. Antara north dengan east dipanggil north east. Yang ni nak ke Bacok, Kelantan. Nampak? North east sebutnya. Bahasa Melayu dipanggil siapa tahu bahasa Melayu? North east ni. Tak apalah, bahasa Melayu tak payahlah kita fikir bahasa Inggeris ya. North east. Okay, kemudian antara south dengan east dipanggil south east. Yang ni belah tenggara, Mersing contohnya kan. South east. S dulu baru E. Kemudian antara south dengan west, south west. Yang ni belah Pagoh. Contoh, Pagoh pula mana-mana lah. Johor, belah Negeri Sembilan. South west. Negeri Sembilan tak sesuai Melaka. Okay, kemudian antara west dengan north, north west. North dulu baru west, bukan west north. Ini Langkawi. Macam tu. Faham ya? Istilah ni anda kena catat sebab nanti kalau ada latihan you boleh tahu nama-nama north west, north east, south east, south west. Okay? Alright. So clear? Kalau clear, saya go to the next. Oh, quiz time. Quiz tak ada lagi lah. Sekejap. Thank you for participating. Quiz tak ada Kahoot. Baik. Cepatnya kelas ni saya ajar. Daripada kelas lain. Kau berapa lah ni? 9. Okay, boleh kita rehat. Quiz sat lagi. Quiz lepas rehat. Kita take file 5 minit boleh? Boleh. Take file 5 minit. You nak buat Milo ke? You nak makan bihun ke? Silakan. Kita take file 5 minit. You nak ke toilet ke apa? Okay, bye-bye. Tak payah left. Okay, terima kasih. Tak payah left group. Tak payah left group. Just kita